اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. 315 ya. Surat 315. Asalnya habis dah 314 tu. Betul? Biasanya. Nah. Taib. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Iaitu pada hukum dipanggil hirabah dalam bahasa Arab. Orang ini boleh dianggap hirabah. Hirabah ni yang buat huru-hara dengan senjata, dan kemudiannya dia merampas serta benda ni tadi di jalanan-jalanan yang sunyi. Di jalanan-jalanan yang sunyi. Kadang-kadang dipanggil mereka ini sebagai qati'ut tariq ataupun qutta'ut tariq. Tariq apa makna tariq? Jalan. Kemudian qati'. Qati' itu daripada qata'a. Apa makna qata'a? Potong. Dia potong jalan. Orang nak pergi ke Tanjung Belanja, dia tunggu dekat Seberang Manung. Seberang Manung sebelum Bekor lah, lepas Senggang ya. Lepas Senggang, Seberang Manung, sunyi tempat tu. Tak? Sunyi tempat tu. Muka surat 315. Jumpa? Ya. Jumpa ya? InsyaAllah. Jadi kita nak pergi ke Tanjung Belanja. Orang nak pergi ke Tanjung Belanja ya. Oh, dia sekatnya jalan pukul 12 malam tu. Tak? Kat mana? Maknanya atas pada Chopin ya. Atas pada Chopin. Nak nyampe ke Tanjung Belanja. Tempat tu sunyi. Dia tunggu kereta lalu. Tak? Letaknya, lentangnya batang pokok ke? Terseradung kereta ya. Terseradung kereta, dia pun keluar M16 ataupun pedang ke apa kan. Jadi sama ada dia membunuh atau membunuh dan merampas, atau merampas tapi tidak membunuh, atau menakut-nakutkan. Itu semua termasuk di dalam dipanggil hirabah, ataupun termasuk di dalam merampas di jalan, ataupun dipanggil qutta'ut tariq, dia memotong jalan. Qutta' itu daripada qata'a. Ya, daripada qata'a. Jadi kita boleh kata hirabah, innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Surah Al-Maidah. Sesungguhnya orang yang memerangi Allah dan Rasul, mengangkat senjata, wa yas'auna fil ardi fasada, lalu mereka berusaha profession mereka membuat kerosakan di muka bumi, membuat huru-hara, menyebabkan macam lanun lah kiranya. Macam lanun, macam gangster. Itu dia. Jadi demo ni akan ada 4 kategori lah. Akan ada yang merompak lalu membunuh, ada yang membunuh tapi tidak merompak, ada yang merompak tapi tidak membunuh, ada yang buat dua-dua sekali, ada yang tak buat tapi sekadar dia menakut-nakutkan, lepas tu dia gelak. Dia tengoknya orang ngicit lari, dia pun gelak, dia megat koming punya geng, minta maaf ya tak? Bukan megat sini, megat koming ya tak? Maka adalah hukum orang merampas di jalan, ya. Orang yang merampas pada syarak itu orang yang keluar kepada tempat yang jauh daripada pertolongan. Maknanya tempat tu tak ada rumah. Macam lebuh raya yang sunyi misalnya, ada tempat-tempatnya ya tak, yang kita kena berjaga-jaga.
Bukan Volkswagen kuning, bukan. Itu tak termasuk dalam ni, ya tak? Volkswagen kuning, ya tak? Mula kita motong dia, itu dia motong kita, ya. Kata demo, awak dah lah pernah tersompak pun. Bila potongnya, dia potong kita, haram ada driver, ya. Volkswagen je ke depan ni dah. Driver tak ada dah. Ya Allah, ya tak? Tak, itu bukan, itu tak termasuk di sini, ya tak? Jadi orang yang keluar kepada tempat yang jauh daripada pertolongan, ya, untuk tujuannya nak menghalang orang di jalanan, itu dipanggil qutta'ut tariq. Tariq tu jalan. Qutta' daripada qata'a, nak potong jalan supaya dia boleh rampas reta dan sebagainya. Atau dekat tetapi ahli tempat itu tiada menolong kerana takut. Pasal demo bersenjata belaka. Bukan tak dengar, ya tak? Tapi kerang pergi kerang meletup, kena sekali, ya tak? Takut daripada keluar mereka itu. Kerana apa? Kerana mengambil harta orang. Pasal apa demo ni tadi pergi menghalang jalan ni tadi? Demo halang jalan ni pasal nak merampas harta orang. Merampas harta orang tadi, ya, mengambil harta orang atau membunuhkan orang. Ini bahasa lama, ya, minta maaf. Ini bahasa dulu, jangan kita perkecilkan. Ini sesuai zaman dia lah. Zaman kita mungkin dah tak sesuai dah. Tapi takkan kita nak lupa. Ini khazanah. Ini khazanah ilmu. Atau membunuhkan orang, atau kerana kedua-duanya. Bunuh pun bunuh, ambil reta pun ambil reta. Macam kita kata gangster tadilah, ataupun kita kata lanun tadilah. Jadi atau kerana kedua-duanya, atau kerana menakuti akan orang yang lalu di situ je. Dia saja seronok nyakat. Nyakat dah tak? Pakainya telekung, bukan telekung tu. Tapi ini biasanya dengan senjata lah. Biasanya menakutkan orang, timbulkan rasa terror tu, ya, dengan senjata tu tak? Rasa takut itu, ya, ugut itu dengan senjata lah biasanya. Tapi sebenarnya walaupun begitu, yang menakut-nakutkan orang dengan telekung, hantu jerangkung tu pun kena juga termasuk dalam kes ini. Dia boleh dipenjarakan, dia boleh ditakzirkan, ya tak? Ya, insya-Allah. Tak termasuklah telekung orang sini tak lah. Ini yang jenis tunggu tepi jalan di telekung tadi, ya. Jerangkung, ya. Yang ketiga, kerana menakuti akan orang yang lalu itu. Serta ada mereka itu kekuatan, maksudnya ada persenjataan. Ada pedang ke, ada parang ke, ada senjata machine gun ke, senapang ke. Sekira-kira jika dilawankan dia, melawani ia, ada. Maknanya dia takkan duduk diam. Pasal demo ni ada senjata. Kita cuba nak karang, demo keluar karang, ya tak? Maka tiada sunyi mereka itu daripada 4 bahagiannya. Yakni orang yang merampas itu 4 bahagiannya. Ada kalanya ia membunuh, maka balas bunuh. Ya, kalau dia membunuh, jawabnya qisas lah. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Pasal ada kalanya dia bukan sekadar mengambil harta, ya tak? Ada kalanya dia membunuh. Mungkin dia tak sempat mengambil harta, dia membunuh je. Jadi dia membunuh orang yang maksum. Makna maksum ni adalah orang yang terpelihara nyawanya. Dia bukan penjenayah, dia bukan harbi, ya, dia orang yang memang terpelihara, dia bunuhnya pula. Dan tiada diambil akan harta. Itu satu kategori. Maka hukum bagi ini, orang dibunuh akan dia, ya. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi, wal udhun bil udhun dan sebagainya. Itu ada, ya. Dibunuh akan dia kerana mengambil balas. Itu dipanggil qisas, ya, mengambil balas. Jika ia membunuh sengaja, kot tak sengaja, maka kita ambil diat je lah, 100 ekor unta nilainya. Kalau sengaja membunuh, ya, lagi ada yang kena bunuh itu kufunya,
yang satu level dengan dia, ya, yang satu level dengan dia, maka bunuh balas bunuh. Bunuh balas bunuh. Adapun jika bukannya kufu, tiba-tiba yang dibunuhnya itu maknanya kita kata adalah orang kafir. Adalah orang kafir, ya, zimmi misalnya. Bukan satu kufu, ya, bukan satu taraf. Seumpama ada yang kena bunuh itu sahaya, ya, yang membunuh tu orang merdeka, maka wajib harganya jua, maknanya pampasan, ya, pampasan. Maka yang membunuh itu merdeka, sedangkan yang kena bunuh itu hamba sahaya, maka tak adalah balas bunuh, tetapi kena bayar pampasan, ya, 100 ekor unta punya nilaian. Dan jika tiada dengan sengaja, seperti tersalah, dia sebenarnya nak tahan orang lain, tiba-tiba tertahan orang lain, macam kes MH17 lah. Sebenarnya nak tembak Aeroflot. Aeroflot apa nama? Aeroflot. Rusia punya Aeroflot, Aeroflot one plot. Apa nama kapal terbang, aku dah lupa. Aeroflot. Ada lagi pot-pot ujungnya. Tiba-tiba tertembak kita, weh, Allah. Jadi tersalah, ya tak? Orang yang merampas daripada membunuhnya. Atau yang kena bunuh itu bukan kufunya, yakni bukan kufu bagi yang membunuh, seumpama yang kena bunuh Nasrani dan yang membunuh Muslim, atau yang kena bunuh sahaya dan yang membunuh merdeka, tiada dibalas bunuh akan dia, ya. Kerana apa? Kerana mengambil balasan hanya diambil daripada yang membunuh, ya, daripada yang membunuh. Jadi yang diambil itu apa? Hanyalah diambil diatnya jua, 100 ekor unta, yakni diat seumpama Nasrani yang mukmin itu, jika yang membunuh itu Muslim, dan jika yang kena bunuh sahaya dan yang membunuh itu merdeka, maka dibayarkan harganya ataupun pampasannya. Dan ada kalanya, ini kategori yang kedua. Kategori yang pertama, dia membunuh tapi tak ambil harta. Kategori yang kedua, orang yang merampas itu membunuh dan mengambil harta sekali. Macam tadi, bunuh balas bunuh, kecuali yang tak sengaja, ambil diat. Yang kedua ni, dia tadi merampas dan membunuh langsung. Dia rampasnya harta kawan tu dan dibunuhnya. Jadi sampai ke dua sekali, ya tak? Dan mengambil harta, maka jika ada mereka itu membunuh dan mengambil akan harta yang sampai nisab sariqah, apa dia? Iaitu qadar rubu' dinar. 1 dinar sekarang ni lebih kurang RM700 lah. Jadi kalau rubu' tu lebih kurang dalam RM200, ya tak? Atau lebih, maka hukumnya, oleh kerana dia tadi membunuh dan merampas harta, dibunuh akan dia dengan pedang, dimandikan, dikapankan, kemudian disembahyangkan, kemudian disula akan dia. Sula di sini tuan-tuan, jangan bayangkan yang kita faham cerita Melayu tu. Sula ni maknanya dijemurkan dia. Makna sula di sini ialah dijemurkan dia. Jangan kira sula merah padi tu benar. Jemur, ya, dijemur akan dia selama 3 hari. Selama 3 hari. Perampok, gangster, ya, tapi di Malaysia ni aman damai. Polis takut dengan demo sudah. Tak maaf, ya, kalau ada kawan ni sadar. Polis pun ditengkin serogahnya, ya Allah. Oh, tak rasa, ya tak? Di immigration pun kena, custom pun kena, polis pun kena, ditengkin serogah di gangster, tuan-tuan. Tak takut, ya, dia pun tak takut. Itu dia. Tapi dalam Islam, gangster yang jenis samsing, guna senjata, kacau orang, itulah. Selain daripada dibalas bunuh, kena jemur mayat. Ya, itu makna sula tu. Makna sula itu diikat pada sebatang kayu, lepas tu biarkan dia 3 hari. Ya. Dengan keadaan berkafan dan dengan diikatkan berlentang atas kayu. Menjadi pengajaran pada orang lain. Kamu jangan buat perangai samsing orang ni. Jangan buat gangster orang ni. Tak ada lah orang berani. Sekarang ni tak ada orang berani gangster, ya tak? Aman damai, lagi pun dilindungi, ya tak? Jadi dilentangkan atas kayu seumpama sekeping papan selama 3 hari, supaya jadi masyhur halnya. Ambil pelajaran kepada orang lain. Jangan buat PN lagi, ya tak?
dan mengambil i'tibar. I'tibar tu pengajaran. I'tibar tu pengajaran dengan dia. Adapun jika ada berubah ia, bau lah tiba-tiba pecah perut ke, berbau ke, tak? Tiba-tiba, ya, maknanya tiba-tiba ada problem lah pada jenazah dia. Berubah ia sebelum lagi cukup 3 hari. Sekira hendak pecah perutnya misalnya, udah kembung, sekarang pecah, sekarang melantung, ya. Betul ke melantung? Betul ya? Baunya melantung. Tak betul, sekarang tulis, sekarang kita tengok semak balik, ya tak? Baunya, ya tak? Pengau. Pengau ke, bangor ke, melantung ke? Pecah perutnya, sekira-kira hendak pecah perutnya, kembung, atau bercerai anggotanya, getak satu-satu. Allahu Akbar. Ya tak? Maka diturunkan le, tak salah sampai 3 hari. Tak salah sampai 3 hari, bawa penyakit pula. Ya tak? Dan ditanamkan dia pada ketika itu juga. Udahlah tu. Pasal sekarang kalau dia biarkan, sudahnya bawa penyakit pula kepada masyarakat, ya. Itu kategori yang kedua, iaitu dia bukan sekadar merampas harta, bahkan dia membunuh. Kategori yang pertama dia membunuh, balas bunuh kalau sengaja. Kategori yang kedua, dia membunuh dan merampas harta. Ya, dia membunuh dan merampas harta, betul? Kategori yang kedua tadi, ya. Dan ada kalanya mengambil akan harta jua tapi tak dibunuh, tapi senjata ada ni. Senjata ada ni. Dia acunya pistol tadi. Ya tak? Dia apa? Tapi tak bunuh, dia mengambil akan harta jua. Maka jika mengambil akan harta sekadar cukup nisab sariqah, iaitu RM200 ke atas tadi, dan tiada membunuh, dia sekadar ugut-ugut, maka hukumnya dikerat tangan kanan dan kaki kiri. Dia berbeza dengan mencuri. Mencuri pun hudud juga, tapi mencuri tak guna senjata, kemudian tak terang-terang, ya, senyap-senyap. Ini dah, ini memang tunggu, ya tak? Ini memang tunggu, ini memang, ya tak? Jadi balasannya lebih daripada mencuri. Dihukum je dikerat tangan kanan dan kaki kiri. Itu dia. Dikatakan antuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf, ya, dalam surah Al-Maidah disebut begitu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf aw yunfau minal ardi. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul, dan balasan orang-orang yang buat kacau di muka bumi ini dengan senjatanya, merampas orang punya harta dan sebagainya, ay yuqattalu, dibunuh, au yusallabu, lalu dijemurkan, au tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf, lalu ataupun dipotong tangan kanan di tangan dan kakinya secara bersilang, au yunfau minal ard, ataupun dibuang daerah dan sebagainya. Itu disebut dalam surah Maidah, criminal law of Islam. Disebut dalam surah Al-Maidah. Bukan ada orang kata, tak mana adanya. Mana nak ada, mereka ngaji kitab perukunan je. Kalau mereka ngaji kitab perukunan je, memang tak ada loh. Ya Allah, cerita bab semayang, ambil ayat semayang je loh. Jadi yolah besar sikit. Habis lepas perukunan baca pula kitab lain ke bukan, termasuk mengaji Matla'ul Badrin pun cukup dah. Ada belaka benda tu, ya tak? Jadi jika dituntuti akan dia oleh empunya harta itu atas qaul yang mu'tamad, minta supaya laksanakan hukum, mengikut surah Al-Maidah. Siapa dia? Yang empunya harta ni tadi, ya, yang telah diambil hartanya oleh perampas itu tadi. Jadi yang empunya harta kata, kami hendak dilaksanakan hukum mengikut ajaran Allah dalam surah Al-Maidah itu. Itu qaul yang mu'tamad. Makna mu'tamad itu yang menjadi pegangan kita. Mu'tamad tu maknanya tak boleh langsung kita lepas itu pandang yang lain kecuali yang dia saja, ya tak? Tapi ada khilafnya. Bila sebut mu'tamad,
ada pendapat yang kedua, baginya tiada terhenti potong atas pemintakan mempunyai harta. Maknanya tak payah minta pandangan yang punya harta, potong terus. Itu pendapat yang kedua. Nampaknya pendapat yang kedua lagi keras lah. Pendapat yang pertama, minta pandangan orang yang punya harta. Kalau tiba-tiba dia kata tak apalah, halal lah. Tapi kalau yang pendapat yang kedua kata tak payah, tiada terhenti potong atas pemintakan mempunyai harta. Tak payah minta pandangan orang yang punya harta yang kena rampas. Terus laksanakan hukum, potong tangan kanan dekat pergelangan dan kaki kiri, dekat pergelangan kaki juga. Maka jika kembali pula kemudiannya, buat pula siaran ulangan. Apa punya pesennya dah, yakni kemudian daripada dipotongkan tangan kanan dan kaki kirinya, dikerat pula tangan kiri dan kaki yang kanan. Tu dia dah. Pak PE tak semeyok betul dah. Dan kalanya, ini yang keempat weh. Ya, dan kalanya menakuti mereka itu akan orang yang lalu pada jalan itu jua. Rampeh barang pun tidak, bunuh pun tidak, saja je nakut-nakut. Saja nak nakut-nakut bagi orang terkejut. Sogah buatnya tembok-tembok tak? Kawan ngincit lari ya. Maka jika menakut akan jalan jua, yakni menakuti akan orang yang lalu pada jalan itu jua, tiada mengambil mereka itu akan harta, tiada membunuh, maka hukumnya dihabas. Habas ni maknanya dijelkan mereka tu. Habas ni habasa. Habasa ni maknanya jelkan, kurungkan dia. Jel lah. Habas tu cakap Arab ya. Habas itu maknanya jel, kurung. Mereka itu pada tempat yang lain daripada tempat mereka, buang daerah. Au yunfau minal ardi disebut dalam Quran, ataupun dibuang daerah, dikurung di tempat yang lain. Degong ke bukan degong, dekat belah-belah nak hala ke Temuh. Mana ke situ tu, penjara situ tu. Mana tempatnya Pak Mia? Langkap. Degong pula dah. Langkap tak? Hantar sana. Dan ditakzirkan dengan barang yang sepatut, pukul ke, dera ke, rotan ke, ya tak? Pada tilik imam, apa yang sepatut pada pandangan imam. Sudah ku tilik, sudah ku apa, ya tak? Sudah berdetap-detap macam mana tak? Pada tilik imam, daripada contohnya pukul, ataupun yang lainnya buat kerja berat ke, makna kerja paksa ke dan sebagainya, ya tak? Dan barang siapa yang ada ia daripada mereka itu taubat dahulu daripada ditakutkan akan dia oleh imam, maka gugurlah daripadanya segala hudud tadi. Ini yang mana ni? Yang keempat tadi. Yang keempat tadi, sebelum nak didera, sebelum nak dijel, dia bertobat. Tanda dah gitu. Tanda dah ngusik-ngusik orang, ya tak? Tanda dah nakut-nakutkan orang, ya tak? Dia bertobat, sungguh dia bertobat. Gugurlah daripadanya segala hudud yang atas mereka itu, ya, yakni had yang tertentu atas segala bagi qati'ut tariq, daripada wajib membunuh dan dan apa? Dan semula apa pula? Sulanya. Sula di sini makna jemurnya. Pak kajian di sini ya, ada ya, dia kata apa di sini? Tiada gugur, nanti apa dia? Dan ada pun segala hudud. Dan wajib dia kata apa di situ? Dia kata apa di situ? Allah, gugurlah daripadanya segala hudud, yakni atas mereka itu, yakni had yang tertentu atas segala bagi qati'ut tariq, daripada wajib membunuh dan sula dan dikerat kaki tangan, dan ada pun segala hudud yang adalah ia kerana yang lainnya,
yakni yang lain daripada merampas tiada gugur dengan taubatnya. Taubatlah. Bahkan hendaklah diambil daripadanya dan diseksakan dia kerananya. Kita berhenti dekat sini tuan-tuan. Dekat yang saya sangkut tadi, sangkutnya dekat mana, iaitu taubat, ya, sangkut dan barang siapa, cari balik, dan barang siapa, dan barang siapa yang ada ia daripada mereka itu taubat dahulu daripada ditakut akan dia. Situ kita berhenti. Sangkutnya di situ, ya tak? Jadi kita buat kesimpulan, hirabah iaitu melakukan kerosakan di muka bumi ni, ada yang berbentuk persenjataan, lalu mereka menghalang jalanan untuk sama ada membunuh atau merampas harta, atau membunuh dan merampas, atau menakut-nakutkan. Kalau mereka membunuh tapi tak merampas harta, dibalas bunuh. Kalau mereka itu merampas harta tapi tidak membunuh, dikerat tangan kanan dan kaki kiri. Kalau dibuat siaran ulangan kalau dibuat siaran ulangan, dia pula kena kerat tangan ke pergelangan kiri dan kaki kanan. Kategori yang ketiga tadi apa? Dia bunuh pembunuh, rampas pun rampas barang tu. Apa jadi? Bunuh, kafankan, ya, semayangkan. Ada semayangkan? Ada semayang tadi. Mandikan, kafankan, sembahyangkan, kemudian maknanya jemur dia. Jemur dia. Kategori yang ketiga, tak ada apa-apa, dia tak adalah rampas, dia tak adalah bunuh, tapi dia menakut-nakutkan. Ya. Maka orang ini hendaklah dihabaskan, iaitu hendaklah dipenjarakan. Dan kalau imam melihat perlu, imam di sini maknanya ialah pemimpin, pemerintah. Hakim melihat apa yang boleh memberi pengajaran yang sesuai, dera ke, pukul ke, kerja berat ke, kerja masyarakat ke, buatlah apa yang sewajarnya. Dan penjara tadi ialah keluar daripada kawasan dia buat jenayah tu. Keluar daripada kawasan dia buat jenayah. Kemudian tiba-tiba sebelum ini semua berlaku, si fulan itu bertaubat sebelum pelaksanaan hukum tadi. Si fulan-si fulan ini tadi bertaubat. Kita berhenti di situ. Dan barang siapa yang ada ia daripada mereka taubat dahulu daripada ditakut akan dia. Kita berhenti situ, ya, insya-Allah. Allahu a'lam. Ya, mana yang baik dari Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira sahla in syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismikallahumma amutu wa ahya.